Bila masa yang hamba jenis macam ni diredai oleh Allah, bahkan dia sentiasa duduk dalam kebencian Allah. Betul lah, sebab dapat waktu dapat nikmat dia kufur, waktu dapat bala dia merungut, dia bersangka jahat dengan Allah. Jadi bila masa yang dia ni nak diredai oleh Allah? Tidak ada sifat ni tadi tu kecuali kepada orang yang mukmin, yang memiliki iman yang sempurna saja. Tadi tu, yang pertama tadi, dapat nikmat dia bersyukur, dapat bala dia bersangka baik dan sabar. Tak ada benda ni melainkan hanya kepada orang mukmin yang sempurna iman. Senang pun Allah redha dia susah pun Allah redha. Benda mahal tu. Sebab tu jenis macam tu tak ramai. Jenis macam tu tak ramai. Tu VIP. Tak ramai tu. Nak jadi orang macam tu tak ramai. Dapat nikmat syukur, dapat balak sabar, sangka baik. Tak ramai tu. Sebab golongan yang istimewa. Kalau kita nak masuk dalam golongan tu, kenalah buat perangai macam tu. Kalau kita nak masuk dalam golongan ramai-ramai, yang ramai-ramai yang boleh kutip tepi-tepi jalan je, yang boleh kutip tepi-tepi jalan je, jadilah golongan kedua tadi. Dapat nikmat salah gunakan, dapat bala merungut, sangka jahat dengan Allah, tak nak sabar. Masuklah kita dalam golongan yang ramai-ramai tadi. Tapi kalau nak masuk dalam golongan yang istimewa ni, yang sikit ni, bila dapat nikmat syukur, gunakan kepada benda yang Allah redha. Bila dapat bala sabar dan sangka baik dengan Allah. Masuklah dalam golongan yang sedikit tadi. Benda mahal ni sikit, betul? Benda berharga ni sikit tak banyak. Yang bersepah tepi jalan tu benda murah batu permata jarang ada, tapi batu jalan sepah tu, sambil-sambil jalan sambil-sambil sepak tu. Sambil-sambil jalan sambil sepak dengan kaki, punya banyaknya. Tapi nak cari batu intan belian, payah nak cari. Jarang-jarang ada. Dia tak ada lepak-lepak tepi jalan. Dia ada duduk di tempat yang istimewa. Maka usahalah dapatkan belian dari itu. Kalau faham lah. Kalau tak faham, ikutlah. Asalkan puas hati dah kan. Asalkan puas hati aku, ikutlah. Tunggu nanti azabnya. Hadaplah azab sebuah-buahnya besok. Jadi tu namanya dengki. Penyakit dengki ni, penyakit berbahaya ni. Dengki bukan denggi. Bukan denggi, dengki. Denggi tak apa, tak membahaya pun dengki ni. Bahkan dengan asbab denggi tu pula dia sabar, Allah ampunkan dosa, bersih dia. Denggi dia kena denggi, dia sabar, sangka baik pada Allah. Ni adalah sebab aku ni kalau tak demam bukan main lagi seronok buat dosa maksiat. Ni dah denggi ni jadi baik. Tu Allah jagalah tu. Kita ni tak faham-faham kata kenal Tuhan, tapi tak faham cara Allah nak jaga kita. Kita tak faham cara Allah jaga kita. Kita faham kalau Allah jaga kita, bagi sedap-sedap, bagi kaya, bagi mewah, bagi begini, bagi begitu, apa kita nak bagi. Salah faham. Allah kalau jaga kita macam tu lah. Nampak kita melampau je, lupa diri je, Allah bagi sakit supaya jangan lagi buat benda-benda yang Allah benci. Dengan sebab sakit tu, duduk diam gitu kat rumah, tak ada pergi tempat-tempat yang Allah larang. Sakit gigi, senyap, tak mengumpat seminggu. Jari sakit, tak ada dah, type-type mesej yang bukan-bukan.
Allah jaga kan. Tapi kita tak faham, sangka jahat pula dengan Allah. Kenapa sakit ni? Allah ada marah pula Allah jaga kita. Tu tak faham. Kalau orang faham, bila dia sakit, alhamdulillah ya Allah, aku ni memang jenis kena macam ni ya Allah. Kalau tak sakit, memang aku akan buat. Mujur kau jaga, mujur kau bagi sakit, aku tak boleh nak pergi tempat haram ni. Patut macam tu. Habis dikehendaki dengan berjalan di sini, melarat dan berjangkit. Berjangkit penyakit dengki ni, berjangkit. Dah jaga-jaga. Apa dia punya vaksin ni? Vaksin dia apa? Takut kepada Allah. Tu vaksin ni. Ubat penyakit hati ni, dia punya ubat dia, vaksin dia, takut kepada Allah. Kalau tak ada perasaan takut kepada Allah, kita akan berseronok berhasad dengki. Kalau kita tak ada perasaan takut, pahala amalan kebajikan kita dipadam oleh Allah. Kita ingat benda-benda tu dongeng je. Selama ni berdengki tak ada apa pun, tak ada apa-apa pun, dengki okey je, boleh semayang je macam biasa. Sebab itulah namanya beriman dengan perkara gaib. Yakin sungguh-sungguh benda-benda gaib yang tak boleh dilihat dengan mata kepala kita tu, bila Nabi bagi tahu, menunjukkan benda tu ada sungguh-sungguh dan berlaku, cuma tak boleh tengok dengan mata kepala kita. Bila Nabi kata hapus pahala, ni kalau tuan-tuan perempuan ni buat ibadat, ada pahala tapi tak nampak dengan mata kepala kita yang nama pahala tu. Tapi ada sungguh-sungguh. Yang namanya pahala kebajikan tu ada sungguh-sungguh. Walaupun tak boleh tengok dengan mata kepala macam duit. Duit boleh tengok dengan mata kepala kita. Pahala tak nampak, tapi ada sungguh-sungguh. Kena Nabi bohong. Siapa tak percaya ada pahala, kafir. Siapa tak percaya adanya pahala dan dosa, kufur, murtad. Sebab benda tu sebut dalam Quran, jangan main-main. Aku tak percaya pahala-pahala ni tak pernah nampak pun. Rosak kita, murtad, syahadah balik, masuk Islam balik. Jangan buat main-main. Kita ni kalau tak mengaji, ikut sedap mulut dia cakap. Tak tahu satu hari berapa kali perkataan yang memurtadkan kita keluar daripada mulut kita. Tu bahaya tak mengaji ni. Macam-macam undang-undang Allah yang kita langgar tanpa kita sedar. Bahaya. Bala tuan-tuan tak mengaji ni, Allah, bala besar bukan main-main. Bala sangat-sangat bala. Sebab tu golongan mengaji ni tak ramai. Sikit je. Yang mengaji ni sikit. Lepas tu dalam yang mengaji tadi, yang beramal lagi sikit daripada yang mengaji. Jadi kita kena takut. Kita kena ada perasaan takut, risau, bimbang. Yang mengaji, yang tak mengaji lebih ramai daripada yang mengaji. Maknanya golongan mengaji agama ni sedikit je. Dalam yang sedikit tadi, sedikit saja yang Allah terima. Hati-hati, jangan seronok kita mengaji ni. Kalau selagi kita tak masukkan dalam golongan yang satu lagi, yang sedikit lagi tadi tu, yang beramal dengan ilmu dia, yang beramal dengan apa yang dia mengajikan tadi, tak masuk situ, habislah kita. Walaupun mengaji pagi, petang, siang, malam, tonggang, terbalik. Sebab tu mengaji ni bukan benda main-main, bukan benda seronok-seronok. Kena takut, ya Allah, aku ni macam-macam dah tahu tapi aku tak beramal lagi. Ya Allah, risau ni, nanti aku ni akan diazab oleh Allah sebab aku dah tahu. Kalau macam tu, syaitan kata, baik tak yang mengaji, tak payah ambil tahu, nanti Tuhan tak tanya. Banyak cantik muka kau, lagi bala besar lagi nanti. Kata ulama, beramal berilmu tanpa amal itu kesesatan. Beramal tanpa ilmu itu kesesatan. Berilmu tapi tak beramal, kesesatan.
beramal dah ada ilmu, tanpa ilmu beramal, kesesatan yang lebih dahsyat lagi. Dah nak lagi mana? Beramal tanpa ilmu itu dahsyat, kecelakaan yang paling dahsyat sekali. Tak ada ilmu tapi beramal, tak nak mengaji tapi beramal, sembahyang puasa zakat haji umrah beramal, itu kesesatan yang sangat dahsyat. Berilmu tanpa amal pun sesat juga. Beramal tanpa ilmu lagi besar kesesatan. Dah kita nak lagi mana? Dua-dua ni bahaya. Dua-dua ni bahaya. Dua-dua ni sesat. Beramal tanpa ilmu pun sesat, berilmu tak beramal pun sesat. Yang naknya mana? Berilmu dan beramal, tu je yang selamat. Tu je yang selamat. Kita fikirlah yang mana satu. Fikirlah kita. Allah bagi akal, fikirlah. Kena azam dalam diri kita nak beramal dengan ilmu. Kena azam, kena niat macam tu. Bukan nak faham. Faham. Baru tahu. Faham? Faham? Style sekarang punya cara cakap. Faham? Dia kata faham. Faham je dia, tapi buatnya tak ada. Faham je. Baru tahu kalau berdengki ni habis pahala semuanya. Faham? Faham. Tapi berdengkinya biasa. Tapi tadi faham. Dia faham macam tu lah. Tapi berdengkinya biasa. Ini celaka, na'udzubillah. Kecelakaan maksudnya. Kena beramal, kena berhenti, kena pencen dengki. Letak jawatan terus. Kalau kita nak kebajikan, kita diterima, diberi oleh Allah. Kalau dah, habislah kita. Habislah melalak, melau, melolong, menjerit esok dalam kubur no. Tak ada siapa nak tolong kita. Siapa nak bagi pahala kita? Orang lain pun miskin juga. Jadi buat amal sendiri, jaga amal masing-masing. Jaga amal masing-masing. Orang nak dengki dengan kita, silakan. Kita jangan berdengki dengan orang lain. Ingat tu. Ingat sampai mati. Ingat sampai bila-bila. Orang nak dengki dengan kita, biarkan. Itu pahala bagi diri kita pula. Orang berdengki dengan kita, itu pahala bagi diri kita. Pahala percuma Allah bagi. Dan kita jangan membalas dengki dengan sebab kalau kita balas dengki dengan dengki juga, habis kita 2 kali 5 je. Habis kita senasib dengan dia. Islam ni nak ajar kita jadi orang baik, bukan nak ajar kita jadi orang jahat. Bukan nak ajar kita jadi orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tak, itu bukan Islam. Islam tak. Islam bukan macam tu. Kita salah faham. Kalau kita faham macam tu dengan Islam, salah faham kita. Islam tu, itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Islam. Orang lain buat jahat, Nabi tak balas dengan kejahatan. Kita buat. Kita pantau orang buat, orang buat sekali, kita balas 3 kali. Itu hati perut kita jahat, bukan main hati perut kita. Semayang dah, tapi hati perut jahat ni. Lepas tu sengih, kita sengih. Konon-konon dah banyak pahala lah tu. Tak habis-habis perasan kita. Sungguh tak habis-habis perasan kita ni. Tersengih. Tahajud malam sengih. Konon hebat lah tu tahajud tu. Habuk je dapat, mengantuk je dapat. Pahalanya tak ada. Pahala dengki lain, pahala tersengih tadi lain. Tahu pahala tersengih? Ujub, perasan. Kagum dengan diri sendiri. Tak sangkanya. Macam mana boleh buat amal macam ni, punya banyak ni. Dahsyat. Perasan tak habis-habis.
Tu dosa besar lagi tu. Ujub dosa besar lagi tu. Habiskan pahala lagi tu. Dengki habiskan pahala lagi. Dah apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Mengumpat tak masuk. Mengumpat tak masuk lagi. Dah apa yang kita nak bawa ni? Jangan kita ingat, oh nanti sembahyang aku akan mengkambus dosa-dosa, puasa aku akan kambus dosa-dosa, tahajud aku akan kambus dosa-dosa, tarawih akan kambus, tadarus akan kambus. Kambus apa? Apa? Pahala kita yang terkambus dengan sebab dosa yang kita buat. Jangan kita nak perasan ibadat kita akan kambus dosa. Sebab dosa yang kita buat tu, dosa yang jernih mengkambus pahala ibadat. Faham tak ni? Kalau kita fikir ibadat kita akan kambus dosa kita, ini yang kita berasa senang aja, seronok aja. Time semayang, time mengumpat, time berdengki, time haji. Sebab apa? Oh nanti pahala haji ni kambus lah, dengki. Banyak cantik muka kita. Itulah bahaya kalau mengaji salah faham ni. Nampak tu tadi Nabi kata apa? Dengki tu padam semua kebajikan, masuklah semua. Tak ada dengar lagi sembahyang itu menghapuskan dosa dengki, tak ada. Jaga baik-baik, jangan salah faham. Kalau kita fikir kebajikan kita ni yang akan padam dosa-dosa dengki, hasad, mengumpat, jadi kita akan seronok buat benda tu. Kita akan buat seronok. Alah, apa ada masalah? Aku mengumpat pun aku semayang, nanti padam lah dosa. Siapa cakap yang padam tu dosa kecil dengan semayang kita, dengan sedekah kita? Tapi yang nama dengki ni, mengumpat tu, ujub tu, itu dosa besar yang memadam pahala ibadat. Boleh tak faham tak sekarang ni? Tak faham lagi? Yang kita buat ni, yang mengaji ni, melangkah kaki ke tempat kuliah, ini menghapuskan dosa kecil. Dengki dosa besar, mengumpat dosa besar, dendam dosa besar, sangka jahat dengan Allah dosa besar. Dia tak padam dengan kita sedekah, semayang, tahajud ni semua. Itulah suruh mengaji, suruh mendengar. Tak nak, tak mahu, sombong. Apa nak belajar? Ini aku baru hidup aku bukan tak semayang, nak ajak mengaji. Semayang cerita lain, ngaji cerita lain. Ngajilah. Ngaji istiqamah, duduk dalam kuliah istiqamah, nanti macam-macam benda Allah akan bagi tahu kita. Sebab kalau nak jawab sehari tak terjawab masalah. Ngaji je lah, nanti Allah akan ajar satu. Allah akan tunjukkan salah-salah kita satu Allah tunjuk. Tak apa lah, Allah tunjukkan tu nak suruh kita sedar yang kita salah, dan supaya kita baiki. Gitu. Kalau tak kita seronok aja berdengki, alah aku semayang. Sekarang semayang zuhur, Allah ampunkanlah dosa dengki kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia salah faham, terbalik faham dia tu. Dikehendaki dengan berjalan di sini dengan makna melarat dan berjangkit. Kalau kita tak hati-hati, tak waspada, penyakit dengki ni akan berjangkit kepada diri kita. Jadi kena ada vaksin dalam diri kita, iaitu ketakwaan. Takut gerun kepada Allah, takut pahala kita habis, takut amalan kita Allah tolak. Kena ada perasaan tu, baru kita ada kekuatan nak menjauhkan diri kita daripada hasad dengki ini. Kalau tak ada perasaan tu, kita tak akan rasa bersalah pun nak berdengki. Semayang dah, tutup aurat dah. Tutup aurat bukan tanda orang takwa. Semayang bukan tanda orang takwa. Tak semestinya dia semayang dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni buat segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, itu baru takwa. Buat segala yang Allah suruh, zahir dan batinnya,
meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, zahir dan batinnya, itu ketakwaan. Kalau setakat semayang tapi mengumpat, tak takut lagi kepada Allah, tutup aurat, berdengki, bersangka jahat, tak ada takwa lagi. Jangan kita nak perasan kita takwa dah. Kalau nak kata takwa, klinik dulu takwa daripada kita. Klinik takwa. Jangan kita ingat kita dah bertudung, kita dah bermikot, kita dah mengaji, kita dah bertudung lapuh, kita dah pakai longgar-longgar, konon-konon kita dah takwa. Belum. Faham baik-baik definisi dia. Takwa ni membuat segala yang disuruh oleh Allah. Segala, faham segala? Zahirnya, makna zahir kita ni apa yang Allah wajibkan buat semua. Tapi buat dengan cara yang betul pula tu, bukan buat main hentam aja. Buat segala yang Allah suruh, buat dengan cara yang betul. Makna mesti kena ada ilmu buat tu tadi. Buat semua tu dengan ilmu, bukan buat dengan nafsu dah. Zahir ni, maknanya kalau ada 10 perkara yang Allah suruh kita pada zahir ni, kena buat 10. Yang Allah wajibkan 10, kena buat 10. Kemudian belum habis lagi, buat segala yang Allah perintahkan dalam hati. Dalam hati pun ada benda yang Allah suruh, yang wajib kena buat. Dah ada ke belum? Yang nama sabar, yang nama redha, yang nama yang nama sangka baik, yang nama tawaduk, merendah diri, cintakan akhirat. Dah ada belum? Tak payah jawab lah, masing-masing fikirlah kita. Lepas tu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Zahirnya, kalau ada 10 perkara yang Allah larang pada zahir, 10 ni kita tak buat. Dan pada batinnya pun kena tinggalkan segala benda yang Allah benci dalam hati, kena tinggalkan semua. Kalau boleh buat semua macam tu, barulah ada tanda-tanda ketakwaan. Kalau setakat buat separuh yang Allah suruh, tinggal separuh yang Allah larang, tak masuk lagi kita. Tak masuk lagi. Tak, dalam kata orang yang takut kepada Allah. Tak masuk. Nampak tak? Jadi tu bahaya kalau kita tak belajar, kita tak faham sangkaan kita. Bila kita dah buat ibadat 2-3 kita, bila kita dah buat ibadat 2-3 jenis ibadat, kita kita sangka orang kita sangka orang ni dah takut. Kita sangka orang ni dah takut kepada Allah. Belum. Kepada Allah. Belum.
Lain kadang. Bukan 2 orang yang guna lain tu. Ratus ribu orang yang guna lain. Betul je Kalau kita nak lain ada gangguan, buat lain sendiri. Kita buat lain kita sendiri. Pasang satelit kita kat atas. Taklah piring ke, pinggan ke, dulang ke. Joyah. Tu dia. Lain Joyah namanya. Dia punya je dah. Baik, bermula sebab bagi dengki itu. Dengar, jangan tidur, jangan bawa tidur, jangan bawa tak perasan, jangan bawa dengar ujung-ujung telinga. Dengar. Dengar ke tidak ni? Ni yang dalam ni, yang dalam. Yang dalam ni dengar tak? Woi. Dengar. Dengar, jangan bawa tidur, bawa nak pergi ke dapur, nak bawa pergi mengantuk, nak buang air mana. Dengar dulu. Habis ni kan baru nak pergi buang air apa baru pergi. Tak ada bawa handphone ni dalam tandas sekali. Bawa, tengok. Ni kadang ada jenis tak nak dengar. Dia buat tak perasan. Kadang-kadang dia tak tahu lah tu. Kadang-kadang dia tak tahulah. Allah tahu. Allah dah sampaikan benda tu kat telinga kita. Kita yang buat tak dengar. Kita yang buat tak tahu. Buat tak perasan konon. Allah tahu, kita dah tahu. Jadi besok, ya Allah, saya tak pernah tahulah. Tak. Allah tahu, kita dah tahu. Jangan nak buat tak tahu. Dengar apa baik. Dengki dah habis-habis. Dah buat apa berasa hati? Tak buat apa berasa hati? Berasa hati tu makna ada lah tu. Kita tak buat, kenapa nak berasa hati? Jangan nak lagi 80 orang. Jangan lagi. Situ 80 orang. Jangan lagi. Jangan lagi. 81 tu. Tengok kurang bukan tu ada lah tu penyakit. Jangan lagi. Dengar dulu. Dan bermula, dengar, jangan pandang tempat lain. Dan bermula, jangan swipe, dengar dulu. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takbur. Kalau kita kata takabur, dia kata takabur. Tengok 80 dah. Tadi 81. Mana seorang lagi hilang tadi? Gimana? Panggil dia balik, masuk balik. Takabur ni apa? Sombong. Melayu cakap sombong. Sombong tu apa? Perasaan dalam hati. 82. Jangan lagi. Yang nak masuk jangan lagi. Jangan masuk. Jangan lagi. Jangan lagi. Tunggu dengar sampai habis. Sekejap lagi nak habis. Jangan lagi. 83 orang. Bagus. Ngaji. Main ngaji. Jangan lagi. Jangan bawa terlelap. Jangan bawa nak pergi dapur. Jangan. Nak pergi dapur bawa sekali handphone tu. Bawa sekali. Yang pertama, sebab timbul dengki ini. Mula-mula dengki. Kita dah tahu kan dengki ni apa? Tak suka tengok orang lain dapat nikmat kesenangan. Tak kisah pangkat, jawatan, harta, kekayaan, kebahagiaan, pasangan, tak peduli. Itu semua kita tak suka tengok. Menyirap aja hati perut kita. Geram aja kita tengok. Padahal orang tu tak salah guna. Nikmat tu elok je dia gunakan nikmat tu tadi kepada benda yang Allah suruh. Kita yang menyirap tengoknya. Menyirap aja dia dapat pangkat, menyirap aja tengok dia dapat jawatan, menyirap aja kita tengok dia dapat harta, menyirap aja kita tengok dia dapat bini, menyirap aja kita tengok dia dapat laki, menyirap aja kita tengok dia dapat bini lagi. Tambah sikit lagi. Siap tu dia pantang dia tu. Tu pantang nenek moyang dia tu. Kalau tengah kena mandi jenazah dia bangun tu kalau dengar. Apa? Kata dia. Tengah mandi sebut pasal tu bangun dia. Apa? Awak nak kahwin lagi? Padahal dah kena siram tu. Tengah mandi kan.
Dia bangun balik. Apa awak cakap? Tu nikmat-nikmat semua. Apa sebabnya? Takabur. Sebab kita merasa diri kita lebih mulia. Sebab kita rasa diri kita lebih mulia daripada orang. Saya merasa diri saya mulia daripada tuan-tuan perempuan ni. Minta maaf lah, ni contoh. Saya berasa saya yang terbaik, orang lain tak baik. Saya yang mulia, yang lain hina. Faham tak? Jadi bila saya merasakan diri saya ni yang terbaik, yang terpaling mulia sekali, yang lain semua tak berguna, yang lain semua tak ada nilai, tak ada harga, murahan, saya saja yang terbaiknya. Sebab itu bila kalian mendapat nikmat, saya berasa marah. Kerana pada saya, kenapa orang yang hina macam ni boleh dapat nikmat ni? Mereka ni tak layak dapat kesenangan, pangkat, kebahagiaan. Sebab mereka hina. Saya sepatutnya dapat. Ini milik saya. Tak layak orang-orang lain ni dapat sebab mereka hina. Nampak tak tu? Jadi saya jadi sakit hati tengok. Sebab pada saya yang dapat nikmat ni orang yang rendah martabat. Orang jahat, orang tak baik. Kenapa dia dapat? Aku orang baik, kenapa tak dapat? Kenapa Allah tak bagi aku? Kenapa Allah bagi orang yang jahat? Tu yang kita jadi marah tu. Itu yang kita jadi tak suka tu. Sebab dalam hati ada dosa besar lain pula tu. Takabur tu dosa besar lagi pula dah. Nabi dah bagi jaminan, kalau ada besar biji sawi pun tak masuk syurga dah. Tu takabur punya penangan pula. Tu celaka takabur pula, celaka dengki lagi. La ilaha illallah. Apa yang kita nak bawa besok? Fikir baik-baik. Tu takabur. Sebaliknya, kalau dalam diri saya ada tawaduk, merendah diri, tuan-tuan perempuan ni orang baik, orang mulia, orang bagus, saya ni lah yang jahat, saya ni orang tak baik, saya ni orang yang banyak kelemahan. Tiba-tiba kalian diberi nikmat, harta, kekayaan, kebahagiaan dan sebagainya. Saya akan kata apa? Memang patut pun dia orang dapat. Memang patut pun Allah bagi dia orang, sebab dia orang baik-baik. Nak bandingkan dengan diri aku banyak dosa, aku banyak maksiat, aku banyak salah. Yang patut pun Allah bagi dia orang, sebab dia orang mulia daripada aku. Nampak tak? Dengan sendiri tak ada dengki. Nampak tak tu? Boleh faham tak? Sebab apa kita ni diwajibkan bersifat tawaduk, merendah diri tadi tu? Kerana sifat sombong tu punca dengki. Boleh faham ke tak boleh faham? Abang 7 orang ni, dengar ke tidak ni? Nak habis dah kelas dah? Okey. Dah cari dalam hati kita, ada tak penyakit macam tu? Cari sekarang cari, ada tak dalam hati kita perasaan aku lebih baik daripada dia? Ada tak? Jangan cakap tu aib, dia diam. Cari. Cari 88 orang. Cari. Dalam hati ada tak perasaan aku lebih baik daripada dia? Cari sekarang. Sekarang cari. Jangan bawa tak pandang. Cari dalam hati kita, selak. Selak, selidik, congkir, gali, tengok ada tak perasaan dalam hati aku lebih baik daripada dia? Cari sekarang. Siapa tak jumpa dia perasan, mesti kena jumpa, mesti jawapan dia ada. Kalau jawapan dia tak ada, membohong. Itu namanya perasan. Penyakit ujub pula masuk dalam diri kita. Jangan main-main. Dia lepas ni tak kena sini, kena situ, tak kena situ, kena sini. Nak jadi orang baik dia kena macam tu. Nak jadi orang baik, hati baik, dia kena macam tu. Dia akan sentiasa rasa yang hatinya ada penyakit. Dan jangan senang pula. Dah jumpa jangan senang pula. Yang ye pula. Kena rasa berdosa dengan semua orang ada. Betul lah. Dah. Kalau dah tahu ada, nak buat apa?
Relax je. Dah tahu dah pada kita ni dah ada benda celaka ni. Dah tahu dah pada diri kita, hati kita ada benda celaka ni yang membawa kecelakaan ni. Kita dah tahu nak buat apa? Nak biarkan? Nak biarkan sampai malaikat maut kita bawa benda-benda macam tu sekali? Kena usaha cepat-cepat bertindak, perbaiki, buang. Kalau sombong tadi, tukarkan dengan tawaduk. Nak tawaduk ni kena tahu, kena kenal, kena sedar hakikat diri kita. Yang kita ni hakikatnya tak ada kemuliaan. Apa yang ada pada kita ni pinjam, sama macam Allah bagi orang lain. Tak ada apa kelebihan kita dengan orang lain pun. Sama-sama dijadikan oleh Allah, sama-sama duduk menumpang atas dunia ni dengan kebau lembu. Tak ada apa beza pun. Makan kita diberi oleh Allah, minum kita diberi oleh Allah, hidup kita diberi oleh Allah, sama macam orang lain. Dia lebih tang situ, kita lebih tang sini. Dia kurang tang situ, kita kurang tang sini. Sama aja. Kenapa ada perasaan aku lebih daripada orang? Sebab apa? Tak boleh terima hakikat diri kita, yang kita ni lemah hina. Tu masalah. Nafsu dia memang tak nak mengaku. Walaupun dia tahu, dia nampak dah kelemahan, tapi dia tak nak ngaku diri dia lemah. Tetap nak kata hebat, tetap nak kata kuasa juga. Padahal dah menonggeng-nonggeng ni tadi, sakit perut tadi, tonggeng terbalik dah. Dia kata aku kuat, aku hebat. Hebat apa? Nak hembus nafas pun minta Tuhan tolong. Nak sedut nafas pun minta Tuhan tolong. Hebat apa? Kuat apa? Mulia apa? Jawatan kita pun Allah bagi, gaji kita pun Allah bagi, betul? Pandai-pandai kita cari sendiri, pandai-pandai kita buat sendiri. Lemah kita. Semua kita sama je, berasal daripada air mani yang hina, keluar daripada tempat yang hina. Dalam perut ada najis, bawa najis pergi mari, tak perasan dalam perut kita ada najis. Walaupun zahirnya nampak bagus, nampak cantik, nampak wangi, tapi hakikat dalam perut kita ada tahi. Macam lori tahi tu. Sama dah, cuma tu lori ni kita. Dalam perut lori tu ada tahi, dalam perut kita ada tahi. Apa beza dengan lori tahi? Tak ada beza, cuma kita tak ada tayar aja. Pandai kalau duduk belakang lori tahi, pandai-pandai cepat potong. Potong. Lori tahi tu. Usuk. Kotor. Ni dalam perut ni bawa tahi. Nak lari mana? Nak lari mana? Cuba kita tahu. Nak lari mana? Tari lori bolehlah kita potong, tinggalkan dia. Tak nak duduk belakang dia ni. Dalam perut ni nak buang macam mana? Nak buang hati perut kita. Maknanya kita ni sentiasa bawa benda keji. Apa hebat? Lain dalam perut kita ni ada intan, belian, mah, perak. Tu lain lah. Siapa sini kejadian asalnya daripada air mawar? Jangan tangan. Ada? Semua air mani, betul? Dah apa hebat kita daripada orang? Yang kita ada ni pun Allah bagi pinjam. Yang ada pada dia pun Allah bagi pinjam. Yang Allah bagi pada kita ni pun Allah punya. Yang Allah bagi pada dia pun Allah punya. Apa yang kita sakit hati sangat? Sebab kita tak sedari. Kita tak sedari. Kita ngaku ini semua aku punya. Aku punya lah dah. Allah punya. Ini masalah bila kita ada sifat aku punya ni. Milik aku. Tu masalah bila kita kata ni milik aku. Tapi kalau ingat ni milik Allah, insya-Allah selamat. Duit tak duit. Duit pun tak peduli. Duit tak duit. Tu sombong lah tu. Ada orang sombong dengan tubuh badan. Tengok dia lebih lawa daripada orang. Sombong. Dia tak tahu besok busuk bulat juga. Menggelebih juga. Berkedut juga. Ada orang berasa kuat sebab apa? Sebab pangkat dia. Selama mana pangkat pun nak bawa. Bila mati besok orang kata tu jenazah mayat dah mandi belum? Orang tak kata datuk dah mandi belum? Ada orang kata.
Dah semayang kan Datuk? Dah, jenazah dah semayang belum? Tukar daripada Datuk Datin jadi jenazah. Sungguh ke tidak ni? Dah, mana hebat pangkat kita tu? Mati je orang tukar dah, daripada Datuk Datin Tan Sri dah. Orang kata jenazah dah sampai. Orang tak kata Datuk dah sampai. Datuk mana pula? Jenazah, jadi jenazah, jadi mayat. Dah ke bumi kan belum Datuk? Tak ada. Dah ke bumi kan belum? Jenazah dah ke bumi belum? Nampak tak? Dah mana hebat panggilan-panggilan kita tadi? Mana? Kita punya baju tu yang penuh dengan pingat pangkat tu, mana? Sangkut kat dinding dah. Ada buat dalam kubur? Ada. Dah. Hebat tang mana kita? Habis tinggal. Mati habis tinggal. Dah apa hebat itu? Apa yang kita ada ni, anak, bini semua Allah bagi pinjam. Bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi pinjam sementara. Begitulah orang lain pun. Yang Allah bagi tu Allah punya. Allah bagi dia, Allah bagi dia. Bukan kita punya Allah ambil bagi ke orang. Faham tak? Bila kita fikir kita punya Allah ambil bagi ke orang, ini yang kita jadi sakit hati. Kenapa Allah bagi dia kaya? Itu duit aku sebenarnya. Pula dah, duit aku pula dah. Kenapa dia boleh dapat duit banyak? Tu duit aku. Bila masa pula duit kita? Inilah masalah kita yang nak kena baiki ni. Kena ingat semuanya segala-galanya milik Allah. Milik Allah. Allah akan ambil balik semua. Tak payah nak sombong. Kena tawaduk, merendah diri, ngaku ya Allah segala-gala ni Engkau yang punya. Ni pun wujud, Kau pinjamkan aku sekejap. Dan ada kalanya berseteru. Tu sebab yang kedua. Sebab pertama tadi apa? Takabur. Maka kalau nak berubat dari penyakit dengki, kena buang takabur dulu. Kena buang takabur dulu, baru boleh berubat daripada penyakit dengki. Kena buang sombong dulu. Kena jadi orang yang tawaduk, merendah diri kerana Allah. Bukan nak jadi tawaduk kerana nak dikatakan orang yang tawaduk. Bukan nak jadi tawaduk supaya orang kata, puji-puji kita, dia tu merendah diri. Bukan. Itu dalam perangkap setan lagi. Tawaduk kerana Allah. Mudah-mudahan dengan kita merendahkan diri, Allah redha kita, Allah sayang kita, Allah kasih kita. Jangan pernah merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain dalam hal kebaikan. Tapi dalam hal kekurangan, mesti rasa diri lebih daripada orang lain. Dalam bab kekurangan, dalam bab kelemahan, dalam bab kemaksiatan, dalam bab kedosaan, kita mesti rasa diri kita lebih daripada orang lain. Itu namanya tawaduk, merendah diri. Aku ni paling banyak dosa nak bandingkan dia. Aku ni jahat nak bandingkan dia. Nampak tak tu? Kalau takabur tadi macam mana? Aku lebih baik daripada dia dalam hal kebaikan ni. Dalam bab baik ni aku lebih daripada dia. Tapi kalau jahat, dia lebih jahat daripada aku lagi. Itu takabur. Tawaduk sebaliknya. Kita merasakan kita lebih daripada orang lain, tapi bukan dalam hal kebaikan, bahkan dalam hal kekurangan. Faham ke tidak ni? Jangan tidur. Kita rasa lebih tapi dalam hal kekurangan. Itu tawaduk. Tawaduk. Rasa aku lebih daripada. Kalau nak cerita pasal isteri derhaka ni, nak banding aku dengan dia, aku lebih derhaka lagi pada suami, nak bandingkan dia. Itu nama tawaduk. Boleh faham tidak? Kalau dalam persatuan isteri-isteri se-Malaysia ni, kalau nak banding, nak kata isteri paling banyak buat dosa, banyak derhaka dengan suami, akulah. Nak banding dengan ramai-ramai itu, akulah yang paling banyak buat dosa maksiat dengan suami. Itu nama tawaduk, merendah diri. Jangan risau. Sifat tawaduk itulah yang menjadi asbab darjatnya ditinggikan oleh Allah. Jangan kita berasa bila kita tawaduk tu kita rendah dah. Orang yang tawaduk ni tinggi darjatnya di sisi Allah.
Kan Nabi ada bagi tahu dalam hadis sana, siapa yang merendahkan diri, Allah akan angkat dia setinggi tinggi. Tapi siapa yang meninggi diri, Allah akan menghina dia sehina-hina tempat. Sebalik, kalau kita rasa lebih mulia daripada orang, Allah akan merendahkan kita. Tapi kalau kita merasa kita lebih rendah daripada orang lain, Allah akan meninggikan darjat kita. Nak yang mana? Kita nak tinggi darjat sisi Allah, ambil dah tawaduk. Kalau nak Allah rendahkan kita, hinakan kita, bersikaplah dengan takabur tadi. Nak yang mana? Pilihlah. Dan yang kedua, habis dah faham dah tu, maka kena usaha sekarang ni, daripada sekarang kita kena usaha ubah, kena usaha buat, kena usaha buang takabur. Kena nak buang takabur ni, kena tahu, kena sedar, kena faham dan kena terima hakikat diri kita, yang kita ni lemah dan dhaif, yang kita ni tak ada apa-apa, yang kita ni jahil, yang mengetahui Allah, yang kita ni lemah, yang kuasa hanya Allah, yang kita ni sangat-sangat berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Faham tak tu? Kena sedar yang kita ni lemah, bergantung pada Allah dalam apa juga hal keadaan sekalipun. Gantung dengan Tuhan. Tuhan tak tolong, tak geraklah kita. Tuhan tak tolong, tak berfikirlah kita. Tuhan tak tolong, tak boleh makan minumlah kita. Tuhan tak tolong, tak boleh berbini beranaklah kita. Ingat macam tu hakikat diri kita. Kena ngaku yang kita ni lemah, untuk nak buang takabur tadi, supaya berganti dengan sifat tawaduk, rendah diri, dan sedar rezeki ni semua milik Allah. Ikut Allah nak bagi siapa, dia punya, hak dia. Dia nak bagi orang lain 10, kita 5, ikut hak Allah lah. Allah nak bagi orang lain 5, kita 2, ikutlah Allah punya. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan bersedekah, saya sakit hati, nampak tak busuk perangai saya tu? Tuan-tuan sedekah. Contohlah ada seorang hari ni, dia bawa duit dia 50,000 datang sini, lepas tu dia bagi seorang 2-3 ribu, saya jadi sakit hati pula dah. Nampak tak busuk perangai saya tu? Padahal duit yang dia ambil tadi, duit dia, duit yang dia bagi tadi dia punya. Ikut dia lah nak bagi yang tu berapa keping, ikut dia punya duit. Bukan dia ambil duit saya dan dia tolong bagikan kepada orang, bukan. Nak suruh sedar benda ni, nak suruh faham benda ni. Nikmat ni Allah punya, Allah punya. Segala-gala ni dia punya, bukan kepunyaan kita. Maka ikut Allah lah. Dia yang terlebih mengetahui mana yang layak dan mana yang tak layak, nak dapat lebih, nak dapat kurang. Maka ikut dia, nak bagi siapa, nak bagi siapa nikmat yang macam mana, yang ni harta, yang ni kekayaan, yang ni kesihatan, yang ni pangkat, yang ni rumah tangga. Ikut dia, dia terlebih mengetahui. Dia yang membagi-bahagikan kepada hamba dia, ikut dia, dia yang terlebih mengetahui. Dan yang dia bagi itu dia punya, bukan kita punya. Kita ni semua penerima saja, peminjam saja. Macam tadi tu, duit tu dia punya. Tiba-tiba saya sakit hati pula, kenapa pula bagi yang dia lebih, yang dia kurang, kenapa yang dia dapat 5 saya dapat 1? Saya jadi sakit hati. Nampak tak betapa busuknya perangai saya tadi? Tak sedar ke diri yang dia bagi-bagi tadi tu milik dia, bukan milik saya. Punya lupa dirinya saya ni. Begitulah orang dengki ni, orang lupa diri. Kita lupa diri kita, sebab tu kita dengki, tak boleh terima kelemahan. Tiba-tiba orang tu beritahu, ni duit saya, ni duit saya bagi-bagi tadi, duit saya, bukan duit awak. Dah, duit aku. Wah, tu punya la ilaha illallah. Perangai apa nak cakap? Nak biar tuan-tuan ni nampak busuk jahatnya perangai orang dengki ni. Saya marah dia, jangan bagi. Dia kata, ni duit saya nak sedekah ini. Saya kata, jangan, aku punya duit tu. Nampak tak perangai jahat dia?
Nampak tak nampak? Tu contoh duit. Nak suruh faham, begitulah nikmat Allah. Allah punya. Tiba-tiba kita kata, aku punya ya Allah, kenapa bagi dia? Aku punya ya Allah. Punyalah jahat perangai kita, busuknya perangai kita, tak sedarkan dirinya kita. Yang kita ni pakat menumpang. Jangan lagi dengar je tu. Tak dah tinggal, kejap lagi habis. Tak peduli siapa pun. Benda ni saya cakap atas kepala saya sendiri, atas nak bini saya sendiri. Jangan korang nak berdengki sesama. Jangan nak berdengki sesama. Jangan. Tak peduli siapa pun. Dengki yang tak dizahirkan macam mana Ustaz? Dengki yang tak dizahirkan, maksudnya perasaan tu ada. Dia dengki ni perasaan. Dia perasaan, berasa tak suka dengan nikmat orang tu, dengki dah tu. Tak zahirkan. Lintasan jangan terima. Lintasan tu dia memang datang daripada bisikan syaitan. Kena tolak. Cuma daripada dengki tu nanti dia akan menghasut kita supaya membuat sesuatu. Contoh memfitnah, contohnya. Contoh supaya nikmat yang ada pada dia tu hilang. Jadi kita akan usaha macam mana nak nak memastikan nikmat yang ada pada dia tu hilang. Maka daripada dengki kita tu, kita akan membuat sesuatu. Contoh sekarang ni tuan-tuan ni semua orang sayang, semua orang suka. Nikmat tak tu? Nikmat tak? Saya tak suka tengok kalian ni disayangi oleh orang ramai. Saya sakit hati. Kenapa orang-orang hina ni orang suka pula? Saya akan berusaha macam mana nak buat supaya orang jadi benci pada kalian ni. Saya akan usaha nak memfitnah dan sebagainya. Itu bahaya dengki tu. Dia akan membawa ke situ. Makna jangan ada perasaan tak suka pada nikmat orang tu. Jangan. Sebab takrif dia dengki ni, tak suka nikmat ada pada orang tu dengki. Jadi soalannya, kenapa kita tak suka nikmat tu ada pada orang? Itu soalan dia. Kenapa? Cuba kita bagi tahu jawapan. Contohlah sekarang ni, besok kalau kat padang mahsyar kita ditanya, kenapa kita tak suka nikmat tu Allah bagi pada orang lain? Kita nak bagi jawapan apa? Cemburu sebab apa? Kita lebih layak. Sebab tu kita kena sedar tadi tu, kena tawaduk. Bila kita tawaduk, merasa orang lain lebih baik, takkan ada dengki dalam diri kita. Takkan ada. Kenapa saya nak sakit hati? Kenapa saya nak sakit hati? Power saving mode. Bateri dah nak habis. Tapi bateri saya belum habis lagi. Bateri saya belum habis lagi. Biasanya banyak dalam jadi dalam perniagaan. Tak kisah perniagaan, rumah tangga, dengki ni mana-mana dia ada. Ustaz, jihad akbar ialah jihad hawa nafsu. Dan untuk berjihad hawa nafsu ini kita akan kena kuni sampai mati. Tapi dalam mana ni benda tu sentiasa kena perang. Akan datang Bisikan untuk berdengki sentiasa ada. Bila datang bisikan tu, apakah dia terus jatuh hukum kepada hari kita terus ditarik? Dah. Bisikan kita tak cuba Lawan. Kalau kita terima bisikan tadi, mengiyakan, setuju dengan bisikan tu, barulah dinama dengki. Kita mengiyakan, kita mengiyakan benda tu. Kita tak menolak benda tu.
Makna bila kita mengiyakan, kita contohnya saya tak suka tengok kalian ni senang. Saya memang tak suka. Timbul lintasan dalam hati tu, kenapa dia tu boleh lebih, contohnya dapat harta kekayaan, kesenangan daripada, mana saya jadi tak suka. Saya mengharap-harap supaya nikmat tu ditarik oleh Allah. Selagi tak ada perasaan supaya nikmat tu ditarik, saya tak jatuh dengki lagi. Faham tak? Cuma setan tadi dah bisik. Supaya menghasilkan dengki tadi, supaya saya akan berdoa dan berharap supaya nikmat tuan-tuan ni ditarik oleh Allah. Tapi tak sampai tahap tu. Dengan adanya ilmu yang ada pada saya, ketakwaan yang ada pada saya tolak. Jangan iyakan benda tu. Astaghfirullahalazim. Itu nikmat Allah. Allah lebih tahu, dia lebih layak terima, sebab dia orang lebih baik daripada aku. Allah tak menzalimi. Allah tak pernah memberi sesuatu yang salah pada tempat. Ustaz, kalau terhati cakap, kalau dah saya pun dapat macam tu, Tak apa, itu tak apa. Itu diharuskan. Ya Allah, macam mana yang didapat tu aku nak juga macam tu. Tu tak apa. Itu tak apa. Dia kaya, dia mewah, dia bahagia. Ya Allah, kurniakanlah nikmat yang sama macam dia, aku nak juga. Tu tak apa, itu hukumnya harus. Itu bukan dengki. Dengki ni kita nak macam dia dan yang dia punya hilang. Itu dengki. Kalau ya Allah, si Polan tu dengar cerita dapat harta kekayaan, ya Allah aku nak macam tu juga ya Allah, tanpa ada perasaan yang nikmat itu supaya ditarik oleh Allah, itu tak ada. Itu tidak dinamakan dengki. Boleh faham ni? Macam mana yang dia bahagia aku nak juga macam tu ya Allah. Macam mana dia kaya aku nak juga macam tu ya Allah. Itu tak apa, itu bukan dengki. Dengki ni sebab tu definisi dia faham baik-baik. Dalam hati kita mengharap-harap nikmat orang tu diambil balik oleh Allah. Bila ada perasaan macam tu, kita iakan perasaan tu, namanya dengki lah. Selagi tak ada macam tu, tidak dinamakan dengki dan kebajikannya masih ada lagi. Maknanya jangan sampai mengiyakan. Faham? Jadi perlu kepada ilmu lah untuk tolak tadi, supaya dia tak singgah. Kalau tersinggah juga, contoh bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh. Dengan taubat sungguh-sungguh nanti Allah akan menggantikan dengan kebajikan yang lain. Tapi taubat sungguh-sungguh, bukan yang main-main, bukan astagfirullah di lidah. Cukup syarat taubat tadi. Sebab dengki ni dosa besar. Dia kena ada syarat taubat nasuhah tu. Berazam tak akan berdengki lagi. Azam tak akan ulang sampai bila-bila dah. Menyesal dengan kedengkian kita tu. Bukan sekadar astagfirullahalazim, astagfirullah. Tak jadi kalau macam tu. Bukankah taubat tu amalan hati? Betul tak? Taubat amalan hati, bukan lidah. Kalau lidah je astagfirullahalazim, dalam hati tak ada penyesalan, dalam hati tak ada azam nak berhenti buat segala jenis dosa maksiat, tak jadi taubat kita. Faham baik-baik? Jangan salah faham. Lama-lama kita ingat astagfirullah, kita dah taubat. Belum. Taubat ibadat hati, bukan lidah. Walaupun lidah ni tak mengucap astagfirullah, tapi dalam hatinya ada 3 rukun yang paling tidak 3 rukun tadi tu. Taubat kerana Allah, kemudian menyesal sesungguh-sungguhnya, azam sesungguh-sungguhnya tak nak mengulangi dengki dan segala jenis dosa yang lain. Bukan dengki je. Belajar bab taubat tu, tengok bab taubat tu senang ke susah taubat. Kalau kita ingat senang, salah lah kita. Taubat bukan senang. Taubat ni susah. Sebab tu bila orang dapat hadirkan syarat-syarat ni, dia nak ulang balik, dia akan fikir banyak kali. Sebab nak taubat ni bukan senang. Tapi kalau pada kita taubat senang, itu kita rasa tak bersalah nak buat balik. Sebab pada kita lah, Kang istighfar 3 kali, settle lah. Kang boleh tinggi suara boleh. Nampak tak? Tapi kalau dia sedar yang taubat ni susah, nak menghadirkan hati yang macam tu sampai bulat hatinya, azam tak nak buat sebarang jenis dosa maksiat selama dia hidup, nak ulang balik dipikir banyak kali. Bukan senang nak dapatkan hati yang bulat, nak tinggalkan maksiat. Kalau setakat nak berhenti yang ni tapi dosa lain boleh buat, itu bukan taubat lagi tuan-tuan. Syarat dia bulat hati, meninggalkan segala jenis dosa dan maksiat zahir dan batin. Senang ke susah nak dapatkan hati yang macam tu? Jadi bukan senang taubat tuan-tuan. Sebab tu suruh belajar, mengaji, ambil tahu taubat tu apa. Bukan astagfirullah, 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 hati kita dah ke mana-mana, azabnya tak ada, penyesalannya tak ada.
Lidah je astagfirullah, walau menangis, melalak, meraung sekalipun, tapi benda-benda macam tu tak ada dalam hati kita. Masih lagi ada, hati kita masih lagi ada perhubungan dengan dosa tu. Nanti barangkali 2-3 bulan nak buat balik. Ataupun yang kita azam nak tinggal tadi berdengki sahaja, tapi mengumpat masih lagi ada keinginan nak mengumpat, dedah aurat masih lagi ada. Tak jadi. Taubat ni apa? Azam hatinya di antara syaratnya meninggalkan dosa yang kita buat. Dosa yang kita buat tu, azam nak pencin dah, letak jawatan sampai bila-bila. Kalau benda tu ada depan mata pun kita takkan ambil, kita takkan buat, walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu, azam aku takkan sentuh sampai bila-bila. Tu satu. Dan yang kedua, azam untuk meninggalkan yang lain-lain semuanya. Bukan mengumpat, bukan berdengki je, segala jenis maksiat lain azam nak tinggal semua. Makna kena buktikan kepada Allah yang kita ni tak nak buat sebarang dosa dah. Senang ke susah? Kalau setakat azam, saya azam contoh saya azam nak meninggalkan mencuri saja, tapi dosa lain saya masih lagi ada keinginan nak buat, maknanya saya bukan hamba yang benar-benar nak meninggalkan maksiat. Allah tak terima taubat saya. Walaupun kita sedar yang kita ni manusia yang tak akan terlepas daripada dosa, betul tak? Tapi menjadi syarat tadi tu, dalam taubat kena bulat hati macam tu. Allah nak tengok betul ke tidak hatinya memang nak tinggalkan dosa, ataupun dia masih bermain-main lagi, masih lagi ada keinginan nak melawan Allah lagi dah. Itu syarat ni. Walaupun kita tahu macam mana akan datang, mustahil aku tak jatuh dalam maksiat. Ya betul, tapi ketika taubat perlukan hati yang bulat macam tu, nak membuktikan kepada Allah yang kita memang tak nak melawan Allah dah. Bukan tak nak melawan yang ni tapi dalam bab lain nak lawan lagi. Bukan maksud kita. Jadi bukan senang taubat ni, tuan-tuan. Sebab tu orang bila dapat taubat nasuhah tadi, dia nak ulang balik, dia akan fikir banyak kali. Sebab susah nak taubat. Kalau setakat istighfar senang, tuan-tuan. Astagfirullah, 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 dah taubat. Senang. Itu yang kita ulang buat selamba je tu. Alah kan semayang istighfar dah. Itulah bahaya kejahilan kita, memfitnah diri kita sendiri. Kita berasa macam dah buat ibadat, rupanya belum. Rasa macam dah taubat, rupanya belum taubat lagi. Sebab syarat-syarat dan rukun taubat tadi tak ada. Ingat baik-baik. Cukuplah sampai situ. Wallahu a'lam. Dah nak berhenti, nak balik, nak masak, nak beli lauk semua. InsyaAllah usaha azam perbaiki kita semua. Berhenti kat mana tu? Tengah jalan ke tepi jalan, ikutlah. Bulan puasa kita ada kelas Bulan puasa ada kelas ke cuti? Puasalah nak tambah ibadat. Pagi. Tengah hari ngaji. Puasa. Tinggal lagi dapur. Tak apalah, cuti lah. Maknanya ada berapa hari lagi? Berapa kali lagi? Minggu depan dah last? 2 kali lagi jadi maknanya puasa cuti lah? Puasa tak cuti? Ngaji yang cuti? Ngaji cuti tak apa, berehat. Saya nak tanya sikit lah. Nak fahamkan, kalau kita berdoa dengan ayat surah Fatihah ke atas Nabi, ke atas keluarga, sahabat, menghadiahkan dan minjau tu muslimat dan muslimin. Apa yang saya dengar, bila muslimat dan muslimin tu bukannya daripada zaman Nabi Muhammad, daripada zaman Nabi Adam. Jadi pahala yang kita bagi walau satu surah Al-Fatihah, kiraan pahalanya sampai semua umat yang beragama Islam, dan tidak mengurangkan sedikit pun yang ada pada kita. Jadi jangan kita bakhil untuk bersedekah, sebab yang memberi itu
Kadang-kadang kata ni Tok Imam 5 orang Bapa ni kan kalau ramai kan bahagian saya dah tak ada pula dah. Jangan risau. Dapat semua sama. Dan untuk kita tak kurang. Faham tak tu? Itu Allah Maha Jangan risau. Kadang terfikir kat dulu tak ngaji fikir macam tu. Kan kalau sedekah ni minta Allah sampaikan pahala kan untuk adik-beradik lain. Lepas tu semua muslimin muslimat pula bukan sikit tu. Nanti kan apa pula yang tinggal untuk aku? Dah. Allah Maha Kaya, Allah bagi semuanya berlipat-lipat kali kan. Allah tak pernah jemu memberi pahala kebajikan selagi kita tak jemu buat. Selagi tu Allah tak jemu membalas dengan berlipat kali kan. Jangan risau. Dia Maha Kaya. Nikmat daripada dia takkan habis-habis sampai bila-bila. Bayangkan dalam syurga tu. Sampai bila tu nikmat dalam syurga tu? Tak sudah suruh. Itulah Allah Maha Hebat, Maha Pemurah. Sebab tu Allah suruh kita banyak bersedekah, sebab pahala orang nak bagi tak habis-habis. Siapa yang beruntung kita? Wallahu a'lam. Setiap orang telah diberi rezeki, Allah dah tentukan rezeki kan. So kita nak kaitkan kalau katakan kita ada pekerja, jadi bila pekerja ni jaga kedai lah. Bila pendapatan hari tu sikit, tapi bila kita sendiri jaga pendapatan kita lebih. Jadi macam jadi curi benang ke ataupun macam mana kita nak ni kan, sebab kadang-kadang mesti bersama macam saya ni tak buat kerja dengan elok ke, curi benang tak ada ilmu ke ataupun macam contoh orang kerja memang kita nampak kerja malas. Tapi dia dapat lebih daripada yang lain. Tak, memang masa kalau masih sejaga dia masih kurang. Tapi kalau bonus sejaga macam ni banyak pula. Macam tu macam tapi kan kita dah rezeki tu Allah dah letakkan. Jadi konsep macam tu dengan tak bila malas dengan cerita Maksudnya jadi ala kulli halin, kok mana-mana pun kita cuba fikir yang positif. Fikir yang positif. Memang yang negatif tu kebarangkalian. Tidak mustahil, betul? Tidak mustahil. Tapi cuba pejamkan mata kita daripada yang negatif. Pandang yang positif itu lebih mendatangkan kebajikan kepada kita, walaupun hakikatnya dia buat benda yang negatif. Untuk kita wajib bersangka baik, kerana itu pahala dan kebajikan bagi diri kita. Walaupun hakikatnya dia buat benda sebaliknya, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Kita diwajibkan bersangka baik supaya untuk menjaga amalan kita. Faham tak tu? Saya buat benda tak elok, tapi tuan-tuan ni bersangka baik, itu kebajikan untuk tuan-tuan dah. Benda yang tak elok saya buat tadi, saya akan dipertanggungjawabkan dengan Allah. Saya tak boleh lari. Jadi paling tidak tuan-tuan dah selamat dengan sangkaan baik tuan-tuan, dan tuan-tuan dah mendapat pahala kebajikan daripada Allah, walaupun saya bukan seperti yang tuan-tuan sangkakan baik tadi tu. Itu faedah dan hikmah suruh bersangka baik tadi. Baik, contoh kalau saya bersangka jahat pada tuan-tuan, padahal tuan-tuan buat benda baik. Oleh kerana benda tu saya tak pasti, saya terus ambil yang negatif. Hakikatnya benda negatif tu tak ada pada tuan-tuan. Jadi fitnah tak? Dah dosa bagi diri saya. Jadi mana yang menyelamatkan saya daripada bersangka baik ataupun bersangka yang bukan-bukan. Sebab tu Islam suruh kita sentiasa memikir yang baik. Fikir yang baik untuk kita. Walaupun dia orang yang tak baik, itu urusan dia dengan Allah. Dia buat benda tak elok, dia curi tulang ke benda, contohlah dia ponteng ke benda, itu urusan dia dengan Allah. Kita tak akan dipertanggungjawabkan tu. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan sangkaan kita tadi. Kita sangka baik, kebaikannya kembali kepada kita. Kita bersangka jahat, kejahatannya makna dosanya pasti untuk diri kita dah. Jadi maknanya jangan suka mikir yang negatif. Kalau contohnya dinding ni, ni ada hitam ni kan? Ada hitam ni, jangan pandang yang hitam ni. Pandang yang putih yang banyak ni. Jangan yang hitam satu ni kita tumpukan situ.
nanti akan hilang yang banyak ni. Mustahil tidak ada kebaikan pada dia, betul? Mustahil tidak ada kebaikan pada dia. Pandang kebaikan itu. Boleh jadi asbab kebaikan itu, boleh jadi keikhlasan itulah Allah bagi dia lebih, contohnya. Jadi ajar diri kita macam tu. Kalau nampak maksiat terang-terang pun, cuba tutup mata kita daripada maksiat tu dan cuba cari kebaikan dia. Itu untuk kita nak jaga hati kita. Memang dia tengok anjing tu memang dia kotor lah kita panggil, tapi jangan tengok kotor dia tu, tengok sifat kasih sayang dia pada anak-anak dia. Nampak tak? Bila kita tengok sifat kasih sayang yang ada pada anak dia, pada dia anak dia tu, hilang pada pikiran kita yang tentang najis dia tadi. Faham tak? Jangan fikir najis dia, fikir najis mughalazahnya dengan hinanya, nanti nampak tak hilang kebaikan dia. Kita takkan nampak kebaikan dia. Tengok kebaikan itu, walaupun dia binatang, contoh dia ada sifat kasih sayang dengan anak-anak dia. Jadi bila kita fikirkan kebaikan daripada si anjing tadi tu, kita takkan nampak dia punya hina dan kotor dia tadi. Begitulah kita ni dengan manusia lain. Walaupun pada zahir nampak dia tu ada buat-buat benda yang melanggar syariat, itu bukan urusan kita. Untuk jaga hati kita supaya sentiasa memiliki sifat yang Allah redha, cuba cari kebaikan yang ada pada dia. Mustahil tak ada. Mustahil. Kalau pada anjing babi pun ada kebaikan, mustahil pada manusia tak ada, mesti ada, betul? Boleh jadi walaupun dia begitu, tapi dalam pada sudut hormat mak ayah, boleh jadi dia lebih hebat daripada kita dah. Tutur katanya boleh jadi lebih baik daripada kita lagi. Dan kita tak tahu di sebalik kita, waktu dia lenyap daripada pandangan mata kita, kita tak tahu siapa dia dengan Kadang-kadang nak cerita, ada orang ni pada zahirnya kita nampak memang buat maksiat, tapi di sebalik kita, waktu dia gaib daripada pandangan mata kita, rupanya dia ni tiap-tiap malam duk mengadu dengan Allah, minta tolong ubah diri dia jadi baik. Dan dia tu sebenarnya sedang usaha nak jadi baik, cuma belum mendapat pertolongan daripada Allah. Tapi yang nampak pada kita tadi zahir kejahatan dia, kita pun putus, kita kata dia hina, jahat, buat maksiat. Rupa-rupa di tengah malam dia tak tidur, contohnya dia berharap, ya Allah tolonglah, lepaskanlah aku daripada dosa maksiat, aku tak redha dengan diri aku yang macam ni, aku nak jadi baik. Tapi belum sampai pertolongan Allah. Boleh tak kita nak berubah kalau belum diberi pertolongan oleh Allah? Kita pun macam tu dulu kan. Kita pun dulu macam tu, kita nampak orang buat baik, mengaji begini, tapi kita nak buat tak tapi keinginan nak jadi macam tu ada. Nampak tak? Keinginan nak jadi macam orang tu, mengaji selalu, semayang, ada, tapi tak dapat pertolongan Allah. Nampak? Belum dapat lagi. Maka kita duduk macam tu, dan orang akan pandang kita macam tu. Kenapa ni tak mengaji ni, apa benda? Sangkaan orang pada kita pada waktu tu. Padahal dia tak tahu dalam hati kita ni punyanya haraplah dengan Allah, harap bantuan dan pertolongan supaya kita nak jadi macam tu juga. Cuma belum mendapat bantuan daripada Allah lagi. Belum dapat bantuan daripada Allah. Sebab tu Allah nak mengajar
lepas sekali last sekali Abang Mi tu buat apa ni, Abang Marzuki Salam Adil, apa ni dia